Assalamualaikum, nama saya Muaz, aka Muaz Saifing. Bertemu kembali kita. Dan hari ini kita akan bercakap topik tentang kritikan saya terhadap video-video yang komplain tentang mentaliti orang Melayu. Saya melihat juga topik-topik agak menarik, topik-topik yang macam tajuk-tajuk yang agak mencengkam. Tapi contohnya macam mana ya? Saya segan lah nak bagi tujuh, sebab nanti kalau saya bagi contoh orang nampak macam saya tujuh video tu pula. Tapi pernah tak awak tengok satu video yang rasa macam mencekam hati, awak nak tahu apa benda dia cakap, dan dia akan cakap seorang Melayu lah. Dan apa kisah yang diceritakan dalam video tu hanyalah benda yang biasa-biasa. Contoh yang biasa saya cakap macam ni, saya nak bagi tahu orang Melayu ni banyak berfikiran kolot. Dia banyak mengkritik, banyak berburuk sangka. So janganlah kita berburuk sangka. Kita kena ikut Islam, kita kena ikut syariat. So ini adalah contoh yang ada dalam video-video tu. Bila mana kita kata dalam mengubah mentaliti orang Melayu ni, macam kita janganlah fikir negatif, kita janganlah cakap buruk pasal orang, kita jangan bergosip. Kita jadilah orang yang rajin, kita jadilah orang yang semakin berusaha. Tapi maaf ya, sebab saya tak rasa kritikan awak ni dia membawa ke mana-mana. Ini adalah sepatutnya kritikan yang membina. Kalau awak orangnya yang saya kata buat video tu, kalau awak melihat video saya, tidaklah saya menentang awak, dan saya suka dengan sifat yang awak ada, yang amal makruf nahi munkar. Tapi komplain yang saya nak dapat ni bukan untuk menjatuhkan awak, tapi untuk membantu awak, untuk trigger pemikiran di mana adakah setakat itu sahaja nasihat kita. Sebab saya kata macam ni, kalau nak suruh orang Melayu rajin, nak suruh orang Melayu berusaha, even Cina sesama Cina pun cakap benda yang sama, India sesama India pun cakap benda yang sama, even orang-orang bukan agama Islam pun akan cakap benda yang sama. So apa yang membezakan kita dengan orang Kristian, dengan orang Buddha, dengan orang Hindu yang beragama-agama lain selain daripada agama Islam? Kenapa perlu mereka diislamkan kalau mereka hidup dengan cara yang sama? Dan soalan ni pernah diajukan. Seorang Kristian yang bertanyakan soalan pada seorang Islam, I jaga ibu bapa I sendiri, I menderma, I berbudi bahasa, I menjalankan tugas sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab. Kenapa I nak kena transform I punya identiti kalau apa benda I buat ni sudah cukup baik? Maksudnya dia buat apa benda orang Melayu buat lah. Orang Melayu jaga mak bapak dia, orang Melayu memberi zakat fitrah, bertanggungjawab, dan sebagainya. So inilah bukan salah satu cabaran juga lah. Saya akan menjawab soalan tu pada episod-episod lain. Ini soalan-soalan luar negara lah juga sebenarnya pun. Kita akan fokus, saya nak fokus kepada kritikan saya kepada orang Melayu yang buat video tentang mentaliti. Sebenarnya begini, apa benda yang you kena buat lepas you kata orang Melayu kena rajin, orang Melayu kena ada idea, kena ada berinovasi, kena mempunyai satu daya ingatan yang hebat dan kreatif. You kena direct dia orang ke mana hal yang tuju mereka nak pergi lepas ni. Contoh, I suruh you berusaha, I boleh tunjukkan peluang-peluang yang ada pada pelalangan bisnes ataupun design, pereka laman web. I kena sekurang-kurangnya menunjukkan peluang di mana tempat-tempat yang korang nak bagi bila korang dah terapkan semangat kerajinan kat dalam diri you. So tapi apa yang berlaku ialah bila expect orang tu untuk berfikir positif, tapi kita biarkan dia buat macam tu saja, untuk buat apa benda yang boleh buat. Tapi kalau saya nak condemn, saya nak berkata buruk sekalipun, tidak boleh, sebab saya takut jadi orang yang zalim pula. Sebab kalau you punya ability hanya mampu untuk hanya memberi nasihat saja, kenapa I nak minta you lebih? Benda ni agak dalam dilema jugalah. Macam saya pun tak tahu macam mana nak jaga hati orang ni. Sebab kenapa kita nak orang buat baik, tapi kita tak tahu, kita tak bagi tahu dia buat baik dekat mana. Kita suruh buat baik, datanglah ke masjid, menderma. Kita nak buat baik, jumpa orang-orang yang miskin, berikan sedikit bantuan, tolongan, apa benda yang mereka inginkan. Tapi why not kita
kalau benar-benar kita nak bertukar sungguh untuk selamatkan Malaysia ni, why not kita create badan kerajaan, badan NGO untuk adakan satu awareness. Dan saya sangat bercita-cita untuk buat sesuatu yang sebegitu. Saya ingin membuat satu komuniti saya sendiri yang namanya sangat menarik sekali, sebab saya tak ada apa-apa, saya tak ada duit, masih lagi dalam tak ada pekerjaan. Saya tidak ada benda yang boleh dibanggakan, dan so far saya seorang sajalah yang ada dalam grup saya ni yang so agak mencabarlah, sebab saya ni buat masa ni saya diklasifikasi sebagai orang yang zero. Wow, adakah saya mampu untuk menerajui satu komuniti ni sehingga saya dapat mampu membuat parti saya sendiri? Wallahualam, kita masih lagi kena bincangkan pasal benda ni, sebab saya kena berfikiran bijak juga, sebab orang Melayu sekarang ni dah banyak terbelah. Tapi yang hebatnya pasal parti saya ni bukan untuk orang Melayu saja, untuk manusia, sesiapa saja agama, siapa saja bangsa yang mana memilih untuk cara hidup yang tertentu. Sebab saya memang teringin cara hidup yang progresif. Saya tak nak hanya bercakap saja. Dan sepatutnya saya bagi idea, sekurang-kurangnya kalau saya tak dapat memimpin awak, saya akan pass awak kepada satu kepimpinan yang lebih baik. Dan so far saya tak dapat nak pass awak kat siapa-siapa, sebab saya tak nampak apa benda yang di luar boleh bagi. Sebab saya cuba mengenali dunia luar, dan saya dapat banyak kritikan pada diri saya sendiri, seolah macam saya ditolak ke tepi. Dan even saya cuba untuk mencari apa-apa peluang, apa benda yang saya dapat ialah orang tu mengambil kesempatan atas diri saya. Dan sebenarnya bukan peluang yang dia nak bagi, bukan pertolongan yang dia nak bagi, tapi dia offer satu tempat untuk saya duduk di situ, untuk saya bekerja. Tapi dia macam nak sewakan saya sebuah office lah. Tapi bagi saya itu adalah bisnes yang dia buat, dan saya rasa macam tak lain tak bukan, saya rasa hanya dipergunakan sajalah. Sebab saya dah ada komputer kat rumah, dah ada internet kat rumah, kenapa saya nak pergi kat sana? Tempat saya pun selesa. So masih lagi saya mencari sebenarnya siapa yang saya boleh bergantung harap, yang mana saya percaya orang, kalau awak jumpa dengan orang tu, dia boleh bawa awak ke jalan lebih baik. Tapi malangnya orang-orang besar zaman sekarang ni, dia memfikirkan tentang benda baik, maksud dia benefits. Dia akan melihat awak, dia kata apa benefits yang awak boleh bagi kat saya, lepas tu baru saya terima awak. Dan agak sukar untuk saya memberi saya punya own idea, sebab bagi saya perjuangan yang ada pada diri mereka ialah mereka nak cakap apa benda yang mereka rasa saja, dan mereka tidak merasakan saya seperti ahli keluarga. Mereka tidak merasakan bahawa apa benda yang saya cakap dia penting, kerana saya banyak push benda-benda yang drastik. Contohnya macam jangan kita hidup untuk berbahagia, kita tak boleh hidup untuk bahagia, tapi kita hidup untuk disusahkan. Dan jangan mencari kesenangan, tapi lebih mencari tugasan. Dan adanya orang-orang yang mengkritik macam adakah saya dikira sebagai orang-orang yang selalu meminta jawatan, saya dikira sebagai orang yang selalu meminta-minta. Padahal sebenarnya meminta-minta ni adalah satu benda yang dilarang. Minta something yang kita tak ada, tak apa. Tapi minta benda secara berlebihan, itu yang tak bagus. Tapi tak mengapalah, itu untuk masa-masa akan datang. So macam mana dengan kisah yang kita cakap tadi. Bila kita memberi kritikan kepada orang Melayu, bila kita ingin menukar mentaliti mereka, benda yang awak nak buat tu hanya benda yang awak mampu, tu saja. Awak boleh bagi fikiran positif saja, awak boleh bagi nasihat saja. Tapi apa yang menjadi kerisauannya ialah benda positif dia kena selari dengan aktiviti. Maksudnya ada benda-benda harian yang dia buat untuk mengasah positif diri yang ada dalam diri itu, supaya dia boleh seperti apa benda yang awak harapkan. Jadi bila awak bagi nasihat dan awak tak bagi dia aktiviti untuk dia kekalkan nasihat yang awak bagi pada diri dia itu, so kata-kata tu tidak akan menjadi satu benda yang efektif. Sayangnya bila kita bagi nasihat pada seorang, bila dia balik masih lagi dia tersekat dalam keadaan yang lemah, dan dia meronta-ronta dan tidak dapat keluar daripada apa masalah yang dia hadapi ketika itu. Dan sangat menyedihkan juga lah sebenarnya kisah yang sebegitu. So
apa point dia dengan awak cakap begitu begini, tapi dia tak dapat nak buat apa pun benda pada diri dia. Dan saya harap kita boleh push jauh lagi daripada apa benda yang kita expect. Dan kalau boleh lah, kalau tak boleh nak selamatkan ramai orang, cukup kalau kita selamatkan seorang sahaja. So itu antara kritikan yang saya akan bagi. Buat masa ni saya cakap terlalu asas, terlalu bebas. Mungkin saya akan lebih pergi pada sebab-sebab yang lebih muhasabah, lebih lebat-lebat spesifik. Kalau macam tu rasanya nak kena bagi saya masa lebih sikit untuk saya jalankan kajian, untuk mengkaji pro and cons bila kita hanya bercakap baik sahaja. Dan ini bukanlah untuk memburukkan sesiapa, tapi untuk menyedarkan setiap orang, sebab ramai orang, bukan awak seorang saja, ustaz-ustaz, para motivasi, orang-orang yang bijak pandai semua cakap benda sama. Jadi rajin, tapi kita tak pernah suruh ke mana dia nak kena pergi lepas ni. Dan saya akan cabar diri saya untuk benda tu. Saya cuba fikirkan 27 jenis projek, yang mana varietinya baik makanan, baik undang-undang, infrastruktur, interior design, website, programmer. Dan saya akan cuba listkan sebanyak 27 projek, di mana bila saya dapat bagi nasihat, lepas tu saya dapat awak, bila saya dapat mengambil perhatian awak untuk awak bawa pemikiran awak tu ke arah yang lebih baik, yang boleh transform diri awak. Bercakap pasal 27 projek ni, tidaklah saya akan cuba untuk, saya tak jadi orang lain. Saya tak akan buat benda ni untuk mengambil keputusan daripada awak, untuk mengatakan bahawa awak akan bekerja untuk saya. Tidak. Saya buat platform ni, 27 platform ni untuk menghasilkan superhero. Saya akan mengajar awak, saya akan menolong awak. Dan saya kalau ada benda yang saya minta pun hanyalah sedikit, tapi prioritinya ialah untuk supaya saya mengajar awak dan melepaskan awak untuk menjadi awak punya own CEO. Maksudnya awak akan deliver awak punya own syarikat lah. Sebab saya tak nak projek 27 personality ni salah satu benda yang menjadikan saya jutawan. Saya tak nak jadi jutawan dengan cara macam ni. Saya tak nak jadi jutawan dalam keadaan saya mengambil macam mana awak kata, awak yang come up dengan idea awak sendiri, awak yang hasilkan benda ni sendiri, lepas tu sibuk-sibuk saya nak minta sedikit daripada apa benda awak dapat. Saya nak kaya dalam keadaan saya sendiri yang design benda tu. So saya datang dalam kehidupan awak hanyalah untuk menolong, dan hanyalah untuk membantu, hanyalah untuk memberitahu awak macam mana nak jadi seorang yang hebat. Dan kita tak akan adakan macam mana kita kata, saya susah sikit nak cari perkataan ni sebenarnya. Royalty, yes, itu perkataan dia. Saya takkan create royalty. Selepas awak bebas, selepas awak dapat fikirkan rencana sesuatu, selepas awak dapat marketkan dengan cara awak sendiri, dengan tanpa perbantuan saya selepas tu, awak takkan diminta untuk bayar royalty. Saya tak macam mereka. Saya sangat menentang royalty, sebab royalty inilah menyebabkan orang-orang tak mampu nak bergerak bebas. Maksudnya, bila awak dah ada company awak sendiri, benda yang awak kena jaga ialah awak kena jaga awak punya pekerja, awak kena jaga awak punya crew. Tapi kalau ada sebilangan duit, 10%, 50% profit awak ada untuk bagi kepada saya hanya kerana kononnya nak balas jasa, baik 50% tu awak gunakan duit tu untuk kemasyarakatan, untuk jaga kru awak sendiri. Dan diorang lah yang layak diperjuangkan, sebab diorang yang berusaha, awak yang berusaha. Kenapa saya datang dalam keadaan meminta-minta? Sepatutnya saya tak patut ada mental intelligence begitu. Dan saya percaya satu benda, habis tu macam mana saya nak jadi kaya macam tu? Wallahualam, rezeki saya letak pada Allah. Kalau yang nak bagi saya kekayaan ni, Allah SWT yang bagi saya kaya. Dan Allah bagi saya kekayaan dengan cara terbukanya hati-hati orang untuk buat bisnes dengan saya. Dan apa benda yang saya nak buat hanyalah untuk membantu sahaja. Saya tak boleh menjerat awak dalam satu jangka masa yang lama. Tidak, itu bukan saya punya personality. Itu bukannya apa benda pendirian yang saya letak dalam diri saya. So 27 personality ni kita akan bincang pada keesokan hari. Sangat menarik isu. Saya harap awak dapat tengok video tu, awak dapat memberi pendapat awak tentang hal tu. Dan kita kembali kepada tajuk kita yang asal, iaitu kritikan saya terhadap video-video yang membuat kata-kata semangat.
Sekurang-kurangnya antara nasihat-nasihat saya lain, bila kita nak memastikan bahawa manusia-manusia dia dapat tiba daripada video-video yang kita nak buat tu, janganlah hanya sekadar mengatakan benda baik, tapi sampaikan jugalah kabar-kabar berita gembira. Mungkin awak boleh kongsi visi dan misi awak. Bila awak kata awak suruh orang lain jadi rajin, awak juga mengatakan bahawa saya sekarang ni juga sedang rajin untuk membuat sesuatu yang sebegini, yang mana ada projek-projek yang awak buat yang ada manfaat daripada yang lain. Itu akan menjadi satu kata-kata pembakar semangat bagi orang lain untuk adakan projek-projek diorang sendiri. Bagi saya, setiap orang harus ada projek diorang sendiri. Diorang harus berfikiran dalam jangka masa pendek maupun jangka masa panjang. Dan apa-apa pun, saya masih lagi menerima kritikan daripada orang sekeliling. Kalau merasakan ada beberapa fakta dan ataupun kenyataan saya yang tak dapat berpuas hati, saya sentiasa ingin mendengar apa pula pandangan awak, sama ada bersetuju ataupun tak, ataupun awak nak improve saya punya kata-kata ni. Sebaik saya ada apa benda yang saya terlepas cakap ataupun saya tak pergi detail, boleh bagi mesej di komen ruangan di bawah. Dan jangan lupa like video ni dan subscribe. Saya minta dulu. Assalamualaikum.